Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin. Ampun tuanku, Patik dengan penuh hormat dan takzimnya merafak sembah menghadap mohon limpah perkenan duli-duli tuanku untuk Patik memulakan siaran langsung forum perdana ehwal Islam pada malam ini. Ampun tuanku, menjunjung kasih tuanku. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tahun 1952 entiti majlis telah tercatat dalam Seksyen 37 Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1952, Enakmen nombor 3 tahun 1952. Justru sempena sambutan ulang tahun MAIS ke-70 pada tahun 2002 ini, Bank Islam Malaysia Berhad membawakan kepada anda 90 minit siaran langsung forum perdana ehwal Islam yang dianjurkan oleh Majlis Agama Islam Selangor MAIS dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Penonton di samping menyaksikan siaran langsung ini di TV1, boleh mengikutinya di rtmclick.rtm.gov.my atau menjengah ke Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM secara live. Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini amat bermakna. Di samping sambutan 70 tahun MAIS, diserikan lagi dengan keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dan Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor. Sesungguhnya, keberangkatan Duli Yang Maha Mulia tuanku jelas memperlihatkan komitmen yang tinggi selaku Ketua Agama Islam di negeri Selangor. Kami juga mengalulukan kehadiran yang amat berhormat Datuk Menteri Besar Selangor dan Isteri, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dan Isteri, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor dan Isteri, Yang amat dihormati Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, Yang berbahagia Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, yang amat dihormati, yang dihormatkan anggota Majlis Agama Islam Selangor, ketua-ketua jabatan peringkat negeri dan daerah. Hadirin hadirat yang dimuliakan, 90 minit siaran langsung pada malam ini menampilkan 3 orang panelis yang bakal membincangkan tajuk Pusaka Tidak Bertuan. Panelis yang dimasukkan di sebelah kiri saya, yang berbahagia Profesor Madya, Datuk Dr. Haji Muhammad Farid Ravi bin Abdullah, Rektor Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor Kuis. Assalamualaikum Prof. Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Datuk. Ya. 22 tahun yang lalu, 22 tahun Datuk ya? Ya. Datuk sering bertanya soalan ketika anak murid dalam kelas pengkuliahan. Tetapi pada malam ini Datuk, giliran anak murid bertanya gurunya. Are you ready, Datuk? Ready, boleh. Inilah masa anak murid bertanya guru. Terima kasih Prof. Madya, Datuk, bersama kita pada malam ini. Sama. Panelis yang kedua, yang amat dihormati Sahibus Samahah, Datuk Dr. Haji Anhar bin Haji Opir, Datuk Seri Utama Diraja Mufti Selangor. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke pentas forum perdana, Datuk. Ahlan wa sahlan. Baik. Dan panelis kita yang ketiga pada malam ini, yang berbahagia Ustaz Indra Syahril bin Muhammad Syahid selaku pengarah Baitul Mal MAIS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ni tuan rumah ni. Ustaz selaku pihak penganjur lah apa mesej yang ingin disampaikan dalam tempoh 90 minit siaran langsung kita pada malam ni Ustaz? Okey, sebenarnya kita nak membangkitkan kesedaran kepada masyarakat untuk menguruskan harta pusaka dengan segera dan juga membuat perancangan ke atas harta yang dimiliki. Itu yang kita nak daripada MAIS, insya-Allah. Baik, itu tadi pesanan awal pihak penganjur. Untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan intipati perbincangan kita pada malam ini, Pusaka Tidak Bertuan, kita saksikan paparan bingkisan ini. Silakan. Bila sebut pasal harta pusaka, pelbagai konotasi yang timbul. Ada yang negatif dan ada yang positif. Katanya tidak dituntut dan sukar dituntut. Tetapi yang pasti, dianggarkan lebih 70 bilion harta umat Islam tidak dituntut. Jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Akhirnya,
harta pusaka menjadi beku dan terus kaku hingga merugikan ekonomi umat Islam. Kenapa jadi begini? Apa sebabnya wujud pusaka tidak bertuan? Adakah tidak dituntut? Atau darah daging bertukar menjadi musuh kerana harta yang ditinggalkan? Renungkan bersama pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bahagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut ketentuan kitab Allah." Maknanya di sini, tertib pengurusan harta pusaka perlu difahami oleh waris demi kelangsungan hidup. Wakaf, sedekah serta faraid menjadi instrumen utama dalam tata cara pengurusan harta pusaka mengikut acuan Islam. Baik, tuan-tuan dan puan, paparan bingkisan tadi telah memberi gambaran kepada kita. Amat menyedihkan darah daging sanggup berantakan semata-mata kerana harta. Isteri dan juga mertua diheret ke mahkamah. Malah lebih mendahsyatkan lagi berlaku bermandi darah akibat perebutan harta pusaka. Inilah yang akan kita bincangkan pada malam ini, pusaka tidak bertuan. Perbincangan pertama ini saya ingin jemput Profesor Madya Datuk Farid. Segala-galanya tentang harta, Datuk, ya, pembukaan kepada perbincangan kita pada malam ini. Bagaimana, Datuk, yang dikatakan bahawa harta itu boleh mendatangkan bahagia kepada manusia? Dan pada masa yang sama, harta juga mampu memberikan manusia merana dan juga merasa resah dan juga gelisah. Silakan, Datuk. Ya, terima kasih Saudara Rizal, sahabat-sahabat ahli panel, para penonton di rumah dan juga hadirin yang saya kasih sekalian. Harta ini ada macam-macam jenis harta, Ustaz Rizal. Dia seperti senjata yang ada di tangan manusia. Kalau baik cara gunanya, baiklah manfaatnya. Ya. Kalau salah cara gunanya, akan membawa kepada kebencanaan. Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kita di dalam Al-Quran Al-Karim mengenai mal, iaitu harta. Contoh dalam surah Al-Kahfi ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta benda yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini, harta benda dan juga anak pinak, semua itu adalah perhiasan bagi manusia. Adapun apa-apa amalan baik, wal baqiyatus salihatu 'inda rabbika khair. Maksudnya apa saja yang baik daripada harta tersebut, itulah yang akan membawa kepada kebaikan. Contohnya Ibnu Ashur dalam tafsir beliau ada sebut, al-mal wal banun laisa bibaqin walakinnahuma yazalan atau yazulani, iaitu harta ini yang disebut sebagai harta benda, mal. Sama ada mal itu rumah, wang ringgit, tanah, kebun, itu semua harta. Yang disukai, yang manusia suka. Anak pinak juga manusia suka. Bila ramai, manusia suka. Manusia. Sebenarnya ayat ini turun untuk menegur kaum musyrikin yang lepas mereka masuk Islam masih lagi membawa ciri-ciri jahiliyah. Rasa bangga dengan harta, dengan kebun yang banyak, dengan unta yang banyak, dengan senjata yang banyak, dengan anak yang banyak. Mereka lupa yang berikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Ibnu Ashur sebut, kedua-dua ini tidak ada yang kekal. Semuanya akan habis. Semuanya akan habis. Melainkan sejauh mana kita manfaatkan harta tersebut dan anak-anak tersebut sehingga boleh bawa kepada kebaikan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril munqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khail musawwamati wal an'ami wal harth." Allah Subhanahu wa taala kategorikan memang sifat manusia ini cenderung kepada harta. Rizal tak nak kumpul harta? Ya, Datuk, harta. Nak kumpul tak? Kalau Datuk sudi bagi, saya akan mula mengumpul harta. Jadi semua kita suka kumpul harta. Harta itu sesuatu yang manusia cenderung. Sebab itu saya bila tengok balik kan, perkataan dalam bahasa Arab sebut mal. Mal kan? Mal. Kalau supermarket ataupun gedung jual barang-barang ni, nama dia apa dalam bahasa Inggeris? Mall.
Mall. Mall. Ya. Kan sama. Mall. Tempat orang cenderung pergi. Tempat orang pergi membeli belah. Tempat orang seronok dapatkan barangan daripada situ. Memang mall, muyul, cenderung, mala ila syai', maksudnya dia cenderung kepada sesuatu, Datuk. Jadi cenderungnya manusia kepada harta tu memang ada. Sebab itu, janganlah kecenderungan itu terus dicenderung, lupa kepada hakikat kehidupan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala bagi saya harta. Barangkali dengan kepandaian saya, usaha saya, kegigihan saya dapat kumpul harta. Tapi saya mesti ingat, yang bagi saya kaya ni siapa? Yang bagi saya pandai ni siapa? Yang bagi saya boleh dapat projek berbilion, beratus juta ni siapa? Siapa? Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu benda pun ada atas dunia ni yang saya manfaatkan mengumpul kekayaan yang terpisah daripada takdir Tuhan. Semuanya Tuhan yang bagi. Kalau saya ambil air Allah bagi. Kalau bumi ini Allah yang bagi. Kalau pokok kayu yang ada atas permukaan bumi, semua Allah yang bagi. Kalau orang korek minyak, sedut minyak daripada perut bumi pun Allah yang bagi. Tak ada satu pun yang terpisah daripada ketentuan Tuhan. Kita pinjam. Jadi oleh yang demikian, harta itu hendaklah dimanfaatkan secara berhikmah dan juga secara bijaksana supaya ini membawa manfaat kepada saya, membawa manfaat kepada orang yang ada di sekitar saya. Hisham Talib, seorang pemikir Islam, dia asal orang Iraq. Dia migrate pergi ke US. Dia tulis satu buku, Panduan Petugas Islam. Dalam tu dia sebut, dia kata mustahil seorang Muslim ini dilihat hebat, luar biasa, kalau sekadar dia hanya duduk di atas sejadah, pegang tasbih dan juga membaca kitabullah. Seorang Muslim yang hebat ialah sejauh mana dia boleh memberi manfaat kepada orang yang ada di keliling dia. How many people can benefit from your life, from your effort? Daripada you punya life. Berapa ramai dapat manfaat? Berapa ramai dapat tompang rezeki dengan saya? Berapa ramai yang dapat bernaung? So, semua ini akan membawa kepada kebaikan. Itu yang dinamakan wal baqiyatus salihat. Dan kita jangan lupa Ustaz Rizal bahawa ada 4 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya bila kita berada di padang mahsyar. Diriwayatkan kaki kita akan terpasak di bumi selagi mana kita tak jawab 4 soalan. Pertama sekali, umur yang Tuhan bagi pada saya, ke mana saya habiskan? Keduanya, ilmu yang Allah beri pada saya, apa yang saya buat dengan ilmu tersebut? Yang ketiganya, harta yang saya dapat, daripada mana saya dapat dan ke mana saya belanjakan? Dan kesihatan, keafiatan saya ni ke mana saya salurkan? So 4 soalan itu elok kita fikir sama-sama supaya kaki kita tak terpasak lah, Rizal. Ya. Kan kita boleh jawab dengan lancar dan kita tidak ada bawa bebanan di padang mahsyar nanti. Baik. Dah, Datuk? Sudah. Oh. Saya ingat macam ada tambah sebab bincang macam harta macam seronok kan. Yeah. Nak kumpul harta kan. Sebab bila sebut harta, tuan-tuan perempuan dia ialah manusia bila sebut harta tadi Datuk pun dah sentuh kita seronok nak dapat harta. Dan kadang-kadang dengan harta ni pelbagai cara orang boleh guna untuk ialah nak dapatkan harta, macam-macam tipu daya boleh berlaku. Datuk, saya teringat satu kisah lah suami isteri ni dia sanggup pura-pura mati. Bergili-gili mati pula tu sebab kerana harta. Ini macam cerita P. Ramlee. Ya, tuan-tuan pernah dengar kan dialog kan? Antara dua-dua mayat ni yang mana mati dulu? Do mati dulu ke Minah mati dulu? Ya. Akhirnya bila bapak dia kata siapa yang tahu Do atau Minah mati dulu, aku akan bagi RM100. Pakat bangun dua-dua tu. Jadi nak ceritanya tentang harta, orang sanggup buat apa saja asal dapat harta. Baik, saya nak pergi pada Sahih Musamahah Datuk Ulama telah mengkategorikan 5 perkara daruriyat, Datuk, yang perlu dijaga. Yang pertamanya, kita perlu menjaga agama. Yang kedua, menjaga akal. Yang ketiga, menjaga nyawa. Yang keempat, menjaga nasab keturunan. Dan yang kelima, menjaga harta. Jadi, apa yang dapat kita fahami, Datuk, dalam konteks maqasid syariah, dalam kita menjaga harta itu dengan topik yang kita angkat pada malam ini. Silakan, Datuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fadil Ustaz Rizal, sahabat-sahabat di panel, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila kita bicarakan maqasid syariah ataupun objektif pensyariatan Islam, antara yang awal yang memperkenalkan konsep ini adalah Al-Imam Al-Ghazali, meninggal pada tahun 505 Hijrah, kemudian disambung oleh tokoh yang bernama Izzuddin bin Abdul Salam yang digelar sebagai Sultan Al-Ulama,
yang meninggal pada tahun 660 Hijrah dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Digariskan berkaitan dengan maqasid asy-syariah tentang perkara-perkara asas yang menjadi iaitu keperluan kepada kehidupan manusia. Menjaga agama, hifdzuddin, menjaga nyawa, hifdzun nafs, menjaga akal, hifdzul al-aql, kemudian an-nasal, keturunan, dan yang terakhir harta. Ini yang kita sedang bicarakan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apabila disebutkan menjaga harta, perkara yang perlu untuk difahami adalah mesti harta itu didapati dengan cara yang halal, bukan daripada cara yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-188, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, dengan jalan yang salah, dan jangan sekali-kali menghulurkan duit dalam bentuk rasuah kepada hakim-hakim supaya kamu dapat makan sebahagian daripada harta manusia dengan jalan yang dosa dan sesungguhnya kamu mengetahui perkara itu. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita supaya kita dapat mengelakkan daripada mencari dan mendapat harta dengan jalan yang salah. Tadi Al-Fadil, Datuk Dr. Profesor Madya, Dr. Farid sebut hadis di akhirat nanti salah satu daripada 4 item yang akan ditanya adalah harta. Tapi Datuk, soalannya 2. Item tu 1, soalannya 2. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Daripada mana kamu dapat dan untuk apa kamu belanjakan harta itu. Maknanya sangat kritikal tajuk yang berkaitan dengan harta ini. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadirin dan hadirat, pastikan bahawa harta yang kita dapat itu kalau sekiranya halal kita guna, tetapi kalau sekiranya harta itu harta yang haram, ia mesti dilupuskan, ia mesti dipulangkan, dan ia mesti untuk diminta halal daripada tuannya. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi fi 'irdihi aw syai'." Sekiranya seseorang daripada kamu ada melakukan kezaliman sesama dengan saudaranya, sama ada pada maruahnya ataupun pada perkara yang lain, falyatahallalhu minhu al-yaum. Hendaklah dia minta halal daripada orang itu pada hari ini juga. Maknanya Nabi tak benarkan tangguh, mesti minta halal. Salah satu cara halal, minta halal adalah pulangkan, ataupun kalau tidak dijumpai tuannya, kita boleh serahkan kepada Baitul Mal, wang yang tidak dituntut sebagai contoh. Dan yang terakhir mungkin Ustaz Rizal, berkaitan dengan harta pusaka, yang ini sangat kritikal. Sekiranya kita bukan tuan asal kepada harta itu, sekiranya si mati meninggalkan waris yang lain, sebelum ini kita hanya pemegang amanah, jangan kita mengambil dengan cara yang salah. Sebaliknya pulangkan kepada ahli keluarga dan waris yang berhak. Dan selain daripada itu, harta ini perlu untuk kita rancang untuk melakukan kebaikan padanya, dengan cara melakukan ibadah, dengan cara bayar zakat, dengan cara kita juga bersedekah. Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an pernah meriwayatkan satu hadis, kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa asbahtu qariban minhu yawman wa nahnu nasir. Aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari dalam satu permusafiran. Satu ketika sangat dekat dengan Rasulullah, lalu kami berjalan bersama. Aku tanya Rasulullah tentang perkara yang boleh masukkan dalam syurga, jauhkan daripada api neraka. Dan satu yang penting, Nabi tanya kepada Mu'adz, ala adulluka ala abwabil khair. Tidakkah kamu nak aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Lalu Nabi SAW bersabda, as-saum junnah. Puasa itu adalah perisai, was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara. Hadis dalam Sunan At-Tirmizi. Puasa adalah
perisai, dan bersedekah itu boleh menghapuskan kejahatan sebagaimana air memadamkan api. Ini perlu kita lakukan untuk harta kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, kita mendapat gambaran yang jelas tentang bagaimanakah maqasid syariah tadi tentang kita perlu menjaga harta, dan sesuailah dengan topik perbincangan pada kita pada malam ini tentang harta pusaka, pusaka yang tidak bertuan. Saya nak pindah kepada Ustaz Indra. Jika ada pepatah mengatakan kerana mulut badan binasa. Ya Ustaz, bagaimana pula jika kerana harta keluarga porak-peranda? Inilah yang sedang berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Ya, adik-beradik tidak bertegur sapa, ya, darah daging tadi sanggup memfitnah, buruk sangka dan sebagainya hanya kerana harta, tidak puas hati. Jadi pada pandangan Ustaz, apakah yang sepatutnya kita lakukan untuk kita mewujudkan hubungan yang harmoni dalam keluarga, kerana hubungan itu lebih penting daripada harta. Tidak dinafikan harta itu penting, tetapi apa guna hartanya itu akhirnya boleh memecah belahkan keluarga. Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada Ustaz Rizal, sahabat-sahabat ahli panel, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tidak dinafikan begitu banyak laporan-laporan yang dipaparkan dalam akhbar, dalam blog-blog, dalam media sosial berkaitan dengan pertelingkahan yang sering berlaku dalam kalangan anggota keluarga. Hingga sampai berbunuh-bunuhan. Tadi Ustaz Rizal ada nyatakan pada pendahuluan, sehingga berbunuh-bunuhan antara ibu, anak dengan ibu, anak dengan bapa, kemudian adik-beradik dengan adik-beradik, kemudian pergaduhan hingga membawa kepada kes jenayah. Padahal mereka itu bukan orang lain, anggota keluarga, dan permusuhan itu sehingga menyebabkan terputusnya ikatan silaturahim. Ini yang sangat membimbangkan. Ketika ini kita lihat memang banyak dipaparkan dalam dada-dada akhbar. Sebenarnya kita kena sentiasa beringat bahawasanya segala harta yang kita miliki ini segalanya adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ianya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran disebut auzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi mulkus samawati wal ardi wama bainahuma yahluku ma yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Apa maksudnya? Dan ingatlah, bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara kedua-duanya. Ia menciptakan apa jua yang dikehendakinya, dan ingatlah Allah Maha berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Ini dipetik daripada surah Al-Maidah ayat 17. Bermakna segala harta yang kita cari selama ini sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah adalah pemilik mutlak ke atas harta yang kita miliki. Sebagai manusia, kita hanyalah pemilik sementara, dan Allah sebenarnya memberikan hak kepada kita semua ini sebenarnya adalah dalam bentuk amanah. Amanah yang perlu kita jalankan sebagai hamba Allah SWT. Dan sebagai manusia, kita menggunakannya mengikut batas ataupun ketetapan yang telah pun ditetapkan oleh syariat. Dan kita gunakan dengan cara yang tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT. Dan kita jauhi segala larangan-larangan Allah SWT. Dan sebenarnya manusia juga perlu sentiasa dididik dengan sifat-sifat mahmudah dalam keluarga. Jangan tamak haloba, jangan merampas hak orang lain, jangan memeras, jangan merampas hak anak yatim, dan semua ini sebenarnya banyak berlaku dalam masyarakat, dan ini yang sangat membimbangkan kepada kita. Dan sebenarnya kita semua perlu mempunyai pengetahuan, pengetahuan berkaitan dengan ilmu perancangan dan pembahagian harta. Untuk mengelakkan keadaan yang tidak harmoni dalam keluarga, sebenarnya ia memerlukan kepada ilmu. Masyarakat kita agak dangkal dalam ilmu berkaitan dengan pengurusan dan perancangan harta. Kita sibuk mencari harta dari siang ke malam, kita sibuk mengumpul harta pagi dan petang. Kita sibuk membeli aset-aset yang sangat-sangat bernilai sehingga kita lupa membuat perancangan yang sesuai ke atas harta kita. Apatah lagi memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan harta. Sebab itu kita sewajarnya mengambil peluang ini, mempelajari ilmu-ilmu berkaitan dengan
perancangan harta. Sebab itu tidak pelik apabila Rasulullah SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apa Rasulullah kata, ta'allamul fara'idha wa 'allimuhan nas, ta'allamul Quran wa 'allimuhan nas, fa inni imru'u makbudun wal ilmu sayanqabidu wa tuzharul fitan hatta yahtalifasnani fi faridah la yajidani ahadan yafsilu bainahuma. Apa Rasulullah kata? Pelajarilah faraid dan ajarkan ia kepada manusia. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkan ia kepada manusia. Dan Rasulullah kata, sesungguhnya aku adalah manusia yang akan wafat dan ilmu tersebut akan dicabut sehingga timbul nanti fitnah apabila dua orang berselisih mengenai pembahagian harta pusaka, tidak ada orang yang dapat menyelesaikannya. Tanya ketua kampung tak boleh jawab. Tanya Pak Imam pun tak boleh nak selesaikan. Nak tanya pihak-pihak lain juga tak boleh nak jawab berkaitan dengan pembahagian harta pusaka kerana tidak mempelajari hal-hal ini. Jadi dengan sebab itulah kenapa untuk mewujudkan keadaan yang harmoni ini perlu kepada mempelajari ilmu berkaitan dengan perancangan dan pengurusan harta, insya-Allah. Baik, Ustaz Indra, tuan-tuan dan puan, perkara penting yang saya ambil daripada Ustaz Indra tadi adalah bagaimana kita semua perlu ada ilmu pengetahuan dan juga perancangan tentang harta. Oleh itu, kita generasi yang masih hidup pada hari ini, ayo rancanglah harta masing-masing agar perancangan itu akhirnya nanti akan memudahkan generasi pewaris akan datang. Kita sedia maklum, if you fail to plan, you are planning to fail. Jika anda gagal untuk merancang, anda sedang merancang untuk gagal. Kita bermuhasabah seketika, jumpa selepas ini. Islam sentiasa mengiringi setiap langkah, setiap cabaran, bersama maju ke hadapan untuk mengecap kebahagiaan bersama insan yang tersayang. Mengejar kejayaan demi kesejahteraan semua. Berpandukan prinsip dan berpegang kepada janji. Bank Islam, amanah terjamin, nilai terhasil. Hai, saya Yasmin Hani. Sama-sama kita cakna ilmu bijak kewangan dan pelaburan di Sembang-Sembang ASMB 2022. Bermula dari 3 September hingga 23 November, setiap Sabtu jam 1.30 petang dan ulangannya setiap Ahad dan Rabu 1.30 petang hanya di RTM TV1. Baik, Alhamdulillah kita terus bersiaran secara langsung dari Dewan Syarahan dan Muzakarah Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Kita membincangkan tajuk pusaka tidak bertuan. Ya, harapan kami agar anda tidak kira di mana jua yang menyaksikan secara langsung pada malam ini, ayo ambillah butir-butir mutiara daripada panelis yang telah pun memberikan dan akan memberikan pelbagai informasi maklumat bermanfaat untuk santapan minda dan rohani seisi keluarga. Baik, kita teruskan perbincangan Prof Majal, Datuk Dr. Farid. Saya dapat fahami tadi maqasid syariah yang telah disampaikan oleh Sebuah Samah Datuk tadi berkenaan dengan hifzul amal, menjaga harta tadi. Dapatlah kita fahami bahawa matlamat akhir sesuatu perundangan yang dibuat itu antaranya adalah untuk memastikan keadilan, keadilan di sudut harta itu kepada semua pihak. Namun Datuk, kita ambil satu contoh tentang undang-undang faraid yang pernah ditohmah sebagai undang-undang yang anti wanita dan pro lelaki. Ya, maka wujudlah desakan supaya undang-undang itu dikaji, dilihat balik supaya nampak lebih adil. Malah golongan ini mendoktrinkan pemikiran masyarakat bahawa adil dalam konteks harta itu ialah lelaki, perempuan mesti sama. Apa komen Datuk? Ya, terima kasih Rizal. Sahabat-sahabat ahli panel dan juga para penonton yang saya kasih sekalian, saya suka soalan ni. Ya. Sebab saya memang pembela wanita. Itu soalan anak murid tu. Kepada gurunya. Ya. Setelah 22 tahun menanti. Ya.
Dia sebenarnya Rizal dan juga para penonton, isu berkaitan dengan tomahan terhadap institusi agama ni, terutamanya bila ayat-ayat Al-Quran menceritakan sesuatu perkara atau perintahkan sesuatu perkara, langsung saja orang melihat dari sudut yang sangat negatif. Saya dapati semua tomahan-tomahan ini adalah berpunca daripada premature knowledge yang diorang ada. You don't have enough sources untuk you buat satu kesimpulan bahawa Islam ini adalah agama yang mengeksploitasi ataupun mengetepikan wanita atau jadikan wanita ni golongan yang didiskriminasi. Sama sekali tidak, Rizal. Sama sekali tidak. Quran mengangkat wanita. Suatu ketika dahulu di zaman jahiliyah, bagaimana perempuan itu diperlakukan sebagai barang dagangan. Allah Ta'ala sebut pendek aja. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Orang Arab Quraisy, kafir Quraisy secara umumnya adalah menjadikan wanita itu sebagai bahan pemuas nafsu. Itu dalam lingkungan mereka sesat. Seorang wanita boleh ditiduri oleh beberapa orang lelaki. Lalu wanita itu mengandung dan melahirkan anak. Anak itu dibawa untuk dicamkan muka siapa yang paling sama. Bawa baby itu tengok, awak kot bapak dia. Tengok hidung sama tapi rambut pula tak sama. Bukan. Sampai begitu. So dia menghakis sifat memelihara kesucian keturunan. Islam datang, kata wanita itu dinikahi secara halal dan dijaga kebajikan dia. Sebab itu kalau kita lihat, teka-tepikanlah pernikahan berlaku di hotel, tapi kebanyakan pernikahan berlaku di rumah perempuan. Sebab apa? Disaksikan oleh ahli keluarga. You ambil dengan nama Allah, you kena jaga wanita itu elok-elok. Jangan diperlakukan sembarangan. Begitulah dengan wasiat Nabi SAW. Kalau kita rujuk kepada khutbah wida' Nabi, yang sangat penting, Rizal, di saat-saat ketika akhir hayat Nabi SAW menyampaikan pesanan-pesan yang penting kepada 90,000 orang sahabat di Arafah, Nabi ulang-ulang sebut jaga wanita, jaga wanita, jaga wanita. Nampak tak betapa saya mempromosi supaya wanita, orang jaga wanita. Tadi datang sini isteri ada pesan apa-apa ke? Tapi baju butanglah lambat cari, tak jumpa. Cuma saya melihat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur. Nasibam mafruḍa, yang bermaksud bagi orang lelaki ada imbuhan dia, faraid dia, yang dia akan dapat daripada harta peninggalan ibu bapa ataupun ahli keluarga, kerabat. Begitu juga dengan wanita. Dia akan dapat habuan dia dalam bentuk harta pusaka, apa yang ditinggalkan oleh ibu ayah dan juga kerabat, ahli keluarga. Sama ada yang ditinggalkan itu sedikit mahupun besar. Banyak. Sikit pun kena agih, banyak pun kena agih. Bukan kata sikit boleh sorok bawah kapet ataupun sorok dalam almari. Tak boleh, kena bagi juga hak orang. Nasibah mafruḍa, maksudnya agihan harta pusaka itu adalah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada seorang pun yang boleh tukar. Itu pangkal ayat mula-mula nak cerita bab faraid. Nanti dulu isu lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Nanti dulu. Kita lupa bahawa dalam Ashabul Furud, Ustaz Indra dan juga Datuk Mufti, dalam Ashabul Furud, kita ada 12 Ashabul Furud. Maksudnya yang duduk line yang pertama bila seseorang itu meninggal, ada 12 orang adalah diberi keutamaan dalam harta pusaka. Dalam 12 orang tu Rizal, 8 wanita. 4 je lelaki. 8. So di mana yang kata Islam menindas wanita? Dan ada keadaan-keadaan tertentu wanita dapat lebih banyak. Betul kan Datuk? Wanita dapat lebih banyak daripada perempuan, daripada lelaki. Perempuan dapat lebih banyak. Cuma ayat yang sebut lelaki dapat 2, perempuan dapat 1 itu, dia sebenarnya dia nak beritahu lelaki itu dia ada tanggungjawab. Kalau saya suami, saya ada tanggungjawab nafkah. Saya kena beri nafkah pada isteri saya, anak-anak saya, ibu saya atau ayah saya. Saya bertanggungjawab bagi nafkah. Jadi saya lah dapat lebih sikit. Manakala wanita yang dapat 1 tu, itu untuk dia je.
dia nak shopping ke, dia nak beli handbag ke, itu hak dia lah. Orang tak boleh nak tuntut. Saya sempat berkunjung ke Oxford University, The Islamic Center. Ada seorang profesor nama dia Akram An-Nadawi. Dia tulis sebuah buku yang berjudul Women Scholars. Dia buktikan bahawa 30% perawi-perawi hadis itu adalah wanita. Kalau kita biasa dengar Imam Bukhari travel 500 km, 300 km untuk terima satu hadis, wanita juga dibuktikan travel beratus kilometer untuk riwayatkan hadis. Di mana Islam kata, di mana ajaran Islam yang mengongkong wanita, yang tidak membela nasib wanita? So, wanita sentiasa terbela dalam agama Islam, lebih daripada mana-mana agama lain atau mana-mana doktrin yang wujud dalam dunia ini. Ya. Jadi kehadiran pada malam ini sangat membela wanita. Ya, akan bertambah lagi penyokong saya. Tunggu SMS daripada isteri Fan saya akan bertambah lepas ni. Baik, terima kasih Datuk, tuan-tuan perempuan begitu tadi, bahawa itulah dia sebenarnya keadilan dalam Islam terhadap semua. Ya, memang sudah cantik aturan Allah SWT. Janganlah kita pertikaikan, perdebatkan ataupun cuba untuk mencari perkara-perkara yang boleh menunjukkan polemik dalam kalangan masyarakat. Baik, saya bersama Datuk. Apabila sebut tentang harta, saya mendapat maklumat bahawa Selangor adalah satu-satunya negeri yang telah mewartakan fatwa hibah di negeri Selangor, diwartakan pada 8 April 2021. Tapi sebelum itu Datuk, untuk makluman penonton, apabila menyebut tentang pewartaan fatwa, menurut Seksyen 48/4 Enactment Pentadbiran Agama Islam 2003 mempertuakan bahawa majlis boleh setelah menimbang teliti fatwa itu membuat syur kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan untuk mendapatkan perkenan baginda bagi menyiarkan fatwa itu dalam warta. Ini menunjukkan bahawa tuan-tuan perempuan, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor selaku Ketua Agama Islam sangat berperanan dalam pewartaan sesuatu fatwa yang memerlukan perkenan baginda. Ya, saya cuba sampaikan ini untuk makluman penonton. Kita kembali kepada Saya Bersama Datuk. Saya melihat kepada fatwa hibah negeri Selangor yang diwartakan pada 8 April 2021. Ada 14 perkara Saya Bersama Datuk dinyatakan dalam fatwa ini. Dan saya tertarik untuk mengangkat perkara 6 dalam fatwa ini. Dengan izin Datuk saya bacakan. Hibah yang telah berlaku terimaannya tidak boleh ditarik balik kecuali hibah daripada ibu, bapa, nenek atau datuk kepada anak atau cucu. Datuk yang kita faham kat sini boleh bagi hibah. Datuk boleh bagi hibah kepada saya. Kan? Boleh kan? Saya tunggu Datuk Mufti, fatwa menyebut tadi untuk ibu, bapa boleh bagi tetapi boleh tarik balik. Mohon penjelasan lanjut Datuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ustaz Rizal, sahabat-sahabat di panel, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama sekali, kita kena tahu apakah maksud hibah. Hibah ini adalah satu pemberian sewaktu hidupnya seseorang. Memberi milik satu-satu aset kepada orang lain dan orang lain akan dapat aset itu tanpa sebarang bayaran, tanpa sebarang gantian. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji Alal Madhabil Imam Asy-Syafi'i disebutkan bahawa al-hibah aqdun, satu akad, yufidu tamlikil ain, yang memberi faedah kepadanya pemilikan satu aset bila iwadin, tanpa sebarang gantian ataupun bayaran, halal hayah, sewaktu hidupnya seseorang, iaitu secara tatawuan, iaitu secara sukarela. Maknanya memang suka nak bagi tanpa ada orang paksa ataupun seumpamanya. Dan hibah ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian secara asasnya tidak boleh ditarik balik. Kerana ada hadis yang menunjukkan kepada kita perkara itu. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW bersabda, al-aidu fi hibatihi kal-aidi fi qai'ihi. Orang yang tarik balik hibahnya yang telah diberi pada orang seumpama orang yang makan semula muntahnya dengan izin. Ini satu perkara yang menjijikkan dan tidak baik. Yang kedua, hadis daripada Ibn Abbas juga dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW menyebut,
Laisa lana mathalus sawu. Kita ini bukan sebagaimana orang-orang yang tidak baik, bukan orang-orang yang jahat. Allazi ya'udu fi hibatih. Orang-orang yang telah ambil semula ataupun tarik semula hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Kal kalbi, seumpama anjing, dengan izin, seumpama anjing ya'udu fi qai'ihi, yang makan semula muntahnya. Dua hadis ini memberi satu petunjuk kepada kita, menarik balik satu hibah yang telah kita berikan kepada orang lain, itu satu perkara yang dilarang kerana Nabi telah umpamakan dengan perkara yang tidak elok, bahkan diumpamakan dengan seekor anjing. Namun demikian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada satu hadis yang memberi pengecualian. Inilah yang disebut dalam fatwa tahun 2021, iaitu nombor yang ke-6, hibah apabila telah berlaku terimaannya, iaitu qabat. Hibah ini al-wahib, orang yang memberikan pemberian, al-mauhub lahu, orang yang terima pemberian, dia pun dah terima asetnya apa, iaitu al-mauhub, perkara yang diberikan, rumah, duit dan seumpamanya sewaktu hidupnya. Ini ada satu hadis yang memberi pengecualian kalau diberikan oleh seorang ayah, iaitu Nabi kata dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma, hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi kata la yahillu li rajulin ay yu'tiya 'atiyatan aw yahaba hibatan. Tidak halal bagi seseorang yang memberikan satu pemberian ataupun menghibahkan satu hibah bagi pada orang lain, tidak halal untuknya buat apa? Fayarji'u fiha, untuk dia tarik semula hibah yang diberikan. Ini secara umum tadi kita sebut illal walida, kecuali seorang ayah, yang disebutkan dalam hadis ini fima yu'ti waladah, pada apa yang dia berikan kepada anaknya. Hadis dalam Sunan Abi Daud. Hadis ini memberi satu dasar yang penting, terutamanya dalam mazhab Asy-Syafi'i. Semua hibah tidak boleh ditarik balik kecuali hibah yang diberikan oleh seorang ayah. Hadis menyebut ayah secara nas, tetapi dalam mazhab Asy-Syafi'i dikiaskan kepada ayah semua furu', iaitulah ibu juga termasuk. Dalam fatwa kita katakan juga nenek, begitu juga dengan datuk, kerana nenek dan datuk ini maqam dia dianggap sebagai ayah dan juga ibu juga. Jadi dalam keadaan ini hibah daripada seorang ayah boleh ditarik balik, tetapi tertakluk kepada syarat-syarat tertentulah, iaitu dalam fatwa disebut 4 perkara. Orang yang terima hibah itu, anak dan juga cucu itu ada keahlian untuk menguruskan harta. Begitu juga dengan harta itu masih lagi dalam milik anak dan cucu, belum dijual, belum dihibahkan pada orang lain. Begitu juga anak dan hibah itu, perkara itu, barang itu masih lagi belum rosak. Jadi ini antara yang disebutkan dalam fatwa, refleks daripada apa yang disebut dalam kitab-kitab fiqh mazhab Asy-Syafi'i. Ustaz Rizal, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ada kisah dan juga cerita dalam kehidupan masyarakat kita. Ayah sebelum meninggalnya memberikan hibah, mungkin rumah, mungkin harta tertentu, tetapi anak ini digoda dengan syaitan, mungkin dapat bisikan daripada bisikan yang tidak baik. Akhirnya ayahnya dibuang. Akhirnya ayahnya telah dikeluarkan daripada rumah tersebut kerana rumah telah ditukar kepada nama anak oleh ayah atas dasar hibah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertukaran nama di mahkamah, kalau nak tarik balik juga boleh berdasarkan apa yang dipegang dalam mazhab Asy-Syafi'i, dan fatwa ini ayah boleh tarik balik dan ia perlu diuruskan juga di mahkamah. Inilah dia keindahan dan kecantikan syariat Islam, dan kita terjemahkan dalam fatwa kita untuk menjaga ayah dan juga ibu, kebaikan mereka dan juga maslahat mereka. Bahkan dalam hadis yang lain cerita tentang anak dan juga ayah ini, ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi SAW, innali malan wa waladan. Ya Rasulullah, aku ini ada harta dan aku ada anak, dan ayah aku nak harta aku. Macam mana nak buat? Lalu Rasulullah kata, anta wa maluka liwalidika. Sesungguhnya kamu dan harta kamu dua-dua ni memang untuk ayah kamu. Jadi ayah memiliki anak dan ayah juga memiliki segala harta yang dimiliki oleh anak. Wallahu a'lam. Ya. Jelas, ini bukan kisah itu harta Ahmad Albab yang punya. Itu lain. Anak.
Itu anak. Anak bukan anak murid. Bukan. Tunggu. Betul. Anak saja. Kita Jangan pula boleh. anak murid tuntut pula. Terima kasih sama-sama Datuk Mufti, tuan-tuan perempuan. Sangat bermaklumat Forum Perdana Islam yang dianjurkan oleh MAIS pada malam ini. Kita kongsikan pelbagai informasi. Jadi tuan-tuan, jadilah orang yang berilmu supaya kita tidak tersesat dalam perjalanan kehidupan kita. Baik, Ustaz Indra, pusaka tidak bertuan. Saya ingin memetik laporan akhbar Sinar Harian baru saja bertarikh 1 Ogos 2022 yang melaporkan harta pusaka tertunggak berjumlah 72,348 kes di seluruh Malaysia. Baik, dapatan laporan Ustaz Indra menunjukkan Selangor berada di tempat kedua dengan 10,358 kes. Jadi Ustaz, berdasarkan dapatan laporan, saya percaya pihak majlis telah membuat analisa. Soalan saya, kenapa begitu banyak kes tertunggak tentang harta pusaka dan apakah pelan tindakan MAIS untuk mengatasi perkara ini ialah supaya ranking itu mungkin boleh dikurangkan dan tidak akan wujud harta-harta pusaka tertunggak. Ustaz. Terima kasih Ustaz Rizal. Sahabat-sahabat panel yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya kalau kita tengok jumlah yang dikatakan sebagai harta tertunggak atau pusaka tertunggak iaitu sebanyak 10,358 kes khususnya di Selangor. Kita lihat ianya agak membimbangkan. Bukan agak, mungkin sangat membimbangkan kepada kita kerana harta pusaka itu belum dapat diselesaikan lagi. Ya, mungkin telah difailkan di JKPTG, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian, tetapi mungkin belum diselesaikan lagi kes-kes tersebut. Dan apabila kita lihat perkara ini, sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan kenapa harta-harta pusaka ini menjadi tertunggak dan tidak dapat diselesaikan. Antaranya ialah, yang pertama ialah kerana tiada kerjasama daripada waris. Ini perkara yang selalu kita akan berdepan dengan kesukaran dalam melaksanakan proses pembahagian harta pusaka apabila tiada kerjasama daripada waris-waris. Yang kedua, berkemungkinan adalah waris-waris yang tidak dapat dikenal pasti. Ini juga faktor yang sering berlaku dalam masyarakat. Apabila sesebuah keluarga itu, apabila meninggal sahaja pemilik harta, waris-waris yang ditinggalkan itu kadang-kala hilang begitu sahaja ataupun telah pun diserahkan kepada orang lain ataupun telah dijadikan anak angkat kepada orang lain, menyebabkan waris-waris itu yang asalnya ada 5 orang mungkin hanya ada dapat dikesan 4 orang sahaja. Jadi dengan sebab itu proses pembahagian harta pusaka sukar untuk diselesaikan. Begitu juga perkara-perkara lain, antaranya berkaitan dengan fakta yang dipertikaikan berkaitan dengan harta-harta si mati, dokumen-dokumen yang tidak dapat dikesan. Ini juga menjadi faktor kerana kadang-kadang kita ini sebagai pemilik harta, kita tidak mengumpul dokumen-dokumen harta kita dalam satu tempat. Ini satu masalah yang sering berlaku dalam masyarakat kita. Sebab itu kita nak mengajak masyarakat kita pada hari ini buat persediaan daripada sekarang mewujudkan satu fail yang dinamakan sebagai fail pusaka. Wujudkan fail pusaka supaya segala dokumen-dokumen harta kita, geran tanah, geran rumah, SNP, polisi takaful, akaun simpanan, saham dan sebagainya dalam satu fail supaya waris-waris apabila meninggal dunia sahaja, bapa meninggal sahaja, ibu dan sebagainya, waris-waris tahu bagaimana untuk menyelesaikan harta-harta pusaka tersebut. Dan antara faktor juga yang besar di sini, perbalahan yang berpanjangan antara waris-waris. Yang ini tak nak selesaikan, yang ini nak duduk tanah yang ni. Jadi yang abang pula nakkan harta itu supaya dia dapat semua. Waris-waris dinafikan haknya dan bila berlaku begitu sukar untuk diselesaikan. Dan kita lihat juga alhamdulillah JKPTG telah pun menyediakan ataupun mengambil satu langkah drastik bagaimana untuk menyelesaikan harta-harta pusaka orang Islam. Apabila kalau kita tengok surat khabar semalam telah menunjukkan seramai 100 orang pegawai pusaka telah dilantik secara kontrak
khususnya untuk menyelesaikan harta-harta pusaka orang Islam di seluruh Malaysia. Ini satu perkembangan yang sangat baik. Cuma di peringkat kita sebagai pemilik harta ataupun sebagai waris-waris, buat proses penyelesaian ke atas harta pusaka tersebut supaya ianya dapat dibahagikan kepada waris-waris yang berhak. Dan dalam hal ini, kita nak menyatakan bahawasanya MAIS menyediakan satu platform itu yang dinamakan sebagai Siswa, Sistem Wasiat dan Hibah, iaitu satu sistem secara dalam talian untuk memudahkan masyarakat untuk menyediakan dokumen wasiat dan juga dokumen hibah daripada sekarang. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kita tak perlu tunggu lagi daripada sekarang. Boleh buat persediaan tersebut, boleh isikan maklumat-maklumat yang diperlukan dan buat proses perancangan dan juga pembahagian ke atas harta yang kita miliki daripada sekarang. Jangan tunggu-tunggu lagi, jangan tunggu esok lah, minggu depan lah, ataupun bulan depan lah, sehingga nanti apabila meninggal dunia, tak sempat buat perancangan ke atas harta pusaka. Ada hadis Rasulullah SAW disebut, innal mahruma man hurima wasiyatahu. Apa maksud dia? Sesungguhnya orang yang terhalang ataupun orang yang malang ialah orang yang tak sempat berwasiat. Dia ada harta dia nak wasiatkan, tapi dia tak sempat buat. Dia dah sibuk kumpul harta, tapi dia tidak dapat menggerakkan hatinya untuk mengisi borang ataupun untuk menyediakan dokumen wasiat tersebut, menyebabkan apabila dia meninggal dunia, wasiatnya tidak dapat dijalankan ataupun tidak dapat disempurnakan. Ini menyebabkan satu kerugian. Baik itu Rasulullah sebut orang yang tak sempat berwasiat adalah orang yang malang. Wallahu alam. Bila dengar tadi orang yang malang tu nak buat wasiat lepas ni, Datuk, kita beri Baitul Mal Ustaz ya. Tingkat berapa? Tingkat 10. Tingkat 10 ya. Semua kena ingat. Baik, tuan-tuan, perempuan. Begitu tadi. Jadi itulah pentingnya kita merancang harta dan tadi telah disentuh sistem siswa. Bukan sistem untuk mahasiswa ya. Sistem untuk uruskan mengurus wasiat dan juga hibah secara dalam talian yang saya dapat lihat tadi, sempat saya tengok dilancarkan pada 1 Jun 2022 ya. Jadi manfaatkanlah sistem siswa ini agar kita boleh mengurus harta, merancang harta dengan baik. Kita akan teruskan perbincangan kita selepas ini. Kita bermuhasabah seketika, jumpa selepas ini. Pengumuman, melabur RM100 anda peluang menang bermacam-macam hadiah. Hadiah apa? Gadget-gadget canggih. Wah. Lagi? Hadiah percutian di tempat menarik. Atau pakej menunaikan umrah. Alhamdulillah. Kau juga boleh menang kereta mewah. Wow. Dan paling gempak, kau boleh menang RM1 juta, bro. Wow. Ini sudah lebih. Seiring kematangan usia, sebagai badan berotoriti yang diamanahkan untuk mengurus dana dan harta umat Islam di Selangor, Majlis Agama Islam Selangor ataupun MAIS menjadi saluran pilihan bagi Puan Hajah Tun Tijah Jaluli atau lebih mesra disapa Cikgu Tun dalam menyelesaikan masalah harta yang dihibahkan oleh ibunya, Allahyarhamah Hajah Dawisah binti Palil di Klang, Selangor. Di masjid tempat cikgu ada kuliah maghrib tajuk fiqh muamalat yang difahamkan memang usaha ya, hasil kelolaan pihak MAIS. Ada perkhidmatan yang ditawarkan oleh MAIS tentang hibah, wasiat dan sebagainya lah. Disember 2018 menjadi tarikh bermulanya permohonan Cikgu Tun menggunakan khidmat MAIS apabila amanah yang telah dibuat oleh bonda di pejabat tanah terbatal disebabkan salah seorang anak bonda yang diberi amanah meninggal dunia pada tahun 2017. Kemudian, bonda tercinta pula dijemput ilahi pada 31 Mei 2021. Apabila yang diberi hibah meninggal terlebih dahulu daripada yang memberi hibah, iaitu tadi abang meninggal lebih dahulu daripada mak, automatik amanah di pejabat tanah itu terbatal.
Sehinggalah satu ketika macam mana nak buat, lepas tu terfikir pula nak tanya tentang hukum hakam ni dengan pejabat mufti. Dan dia memperkenalkan cikgu dengan Ustaz Indra di bahagian Baitul Mal. Itulah mulanya episod kita buat hibah pula. Perbincangan bersama waris-waris semua bersepakat kata menyempurnakan hibah si mati ini. Kita sebagai pentadbir yang dipertanggungjawab untuk memudah cara waris-waris ini. Dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik dengan JKPTJ Pejabat Pusaka, kita dapat juga dipanggil bicara pada 11 Ogos 2022. Maka kata terlaksanalah hasrat penghibah untuk memberi kepada 4 orang anak perempuan dan seorang menantu. Hasil daripada perkhidmatan yang diberikan oleh MAIS, Cikgu Tun sangat-sangat bersyukur kerana segalanya dipermudahkan. Sebagai badan pengelola Baitul Mal yang menjadi kerujukan utama pengurusan harta orang Islam, MAIS telah menerima dan menguruskan 3,196 permohonan wasiat dan hibah yang kini boleh diakses secara dalam talian menerusi pautan siswa.mais.gov.my, iaitu satu sistem dalam talian yang lebih mudah dan cepat untuk permohonan wasiat dan hibah. MAIS akan terus memperkasakan strategi mengajak seluruh umat Islam untuk sentiasa mengutamakan berkenaan dengan pengurusan harta. Tidak terhad berkaitan kewajipan menunaikan zakat atau mewakafkan sebahagian harta sahaja. MAIS mempunyai kesedaran membuat perancangan yang baik ke atas harta-harta yang bakal ditinggalkan oleh umat Islam. MAIS melalui Baitul Mal adalah tempat rujukan terbaik untuk pengurusan harta umat Islam. Baik, alhamdulillah itu tadi paparan kepada kita perkhidmatan yang telah diberikan oleh MAIS ternyata mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku di luar sana. Tahniah MAIS dan tahniah 70 tahun MAIS. Kita teruskan perbincangan tuan-tuan dan puan-puan. Pusaka Tidak Bertuan, Prof Madya Datuk Dr. Farid. Kita bincangkan pusaka tidak bertuan juga merujuk kepada kes-kes harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati yang mu'alaf. Ya Datuk, ada dua soalan saya kepada Datuk. Pertama, bagaimana harta yang ditinggalkan oleh si mati yang mu'alaf ini boleh dimanfaatkan sekiranya dia meninggal tiada waris? Ya. Dan adakah dibenarkan sekiranya dia mempunyai waris yang bukan Islam menuntut harta daripada si mati itu? Prof. Terima kasih Ustaz Rizal dan juga sahabat-sahabat di panel, para penonton yang saya kasih sekalian. Soalan tu tepatlah pada saya sebab saya pengurusi Jawatankuasa Lawan Mu'alaf. Ya, tahniah. Memang saya mengkaji perkara itu. Ya, jaga mu'alaf di Selangor. Tapi saya nak bagi tahu kepada semua yang menonton dan juga kepada yang hadir. Kita di Selangor memang betul-betul Darul Ihsan. Ihsan kepada mu'alaf tu memang nampak. Ya. Kita belanja hampir 60 juta satu tahun untuk menjaga kebajikan mu'alaf sama ada dalam bentuk pendidikan ataupun kebajikan-kebajikan yang lain. Termasuklah kes-kes yang dikendalikan di mahkamah dan sebagainya, termasuk Jabatan Mufti yang banyak bantu dalam isu-isu istitabah untuk kembalikan kalau ada di antara mereka yang terdetik di hati untuk tinggalkan Islam. So itu dia punya mukadimahnya. Adapun mu'alaf ni, kita semua tahu mu'alaf ni adalah golongan yang masuk Islam, baru masuk Islam dan juga hatinya dijinakkan dengan Islam. Kalau Rizal tengok dan juga para penonton lihat, dalam 8 asnaf yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, hanya mu'alaf saja yang Allah Taala sebut wal mu'allafati qulubuhum. Seolah-olah asnaf mu'alaf ini sandarkan dengan hati mereka. Bila saya kaji ayat tu, saya dapati betul Allah Ta'ala sebut ni. Allah beritahu bahawa mu'alaf ni bila dia masuk Islam, ditinggalkan keluarga. Yeah. Ditinggalkan segala-galanya. So, dia berada dalam hati yang luka. Hati dia terluka. Jadi, dia perlukan rawatan. Jadi, kita di MAIS, jaga pendaftaran. Di zakat, kita jaga kebajikan. Jadi, tak ada mu'alaf yang tertinggal. Dan itu jugalah titah Tuanku Sultan Selangor supaya mu'alaf di Selangor ini dijaga kebajikan mereka, diberi hak mereka yang dengan sewajarnya.
Jadi para penonton yang saya kasih sekalian, sekiranya ada mu'alaf, dia ada mu'alaf yang masuk Islam ni, Datuk, dia macam-macam kategori. Ada yang dah usahawan, orang kaya, dia ada harta, Rizal. Dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, isteri dia tak tahu dia masuk Islam. Dan ada juga di antara mereka yang lepas masuk Islam beberapa tahun, dalam dia nak belajar, nak kenalkan Islam pada keluarga, dia meninggal. So harta dia akan pergi kepada Baitul Mal, kerana itu hak orang Islam. Tapi saya ada pengalaman, Rizal. Bila saya masuk Islam dan abang saya masuk Islam 2004. Saya masuk Islam 1990, abang saya masuk Islam 2004. Masa abang saya masuk Islam, lepas dia masuk Islam, dia datang pada saya uruskan segala kebajikan dia. Dia meninggal, seminggu lepas masuk Islam dia meninggal, dia ditinggalkan harta. Saya ada dua pilihan. Sama ada pilihan saya pergi kepada Baitul Mal ataupun saya berikan hak saya tu kepada keluarga arwah ni lah. So saya pilih jalan untuk beri pada keluarga arwah ni hak saya berikan kepada keluarga tu supaya tidaklah dilihat Islam itu agama yang tidak bertimbang rasa. Ya. So dengan demikian ada anak-anak arwah ni masuk Islam pula. Alhamdulillah. Dia nampak indahnya Islam. Islam tidak menganiaya, Islam tidak. Sebab dia orang difahamkan, habislah suami you masuk Islam, nanti harta dia semua pergi dekat adik dia. Memang saya seorang lah waris tunggal kalau saya nak ambil. Tapi saya tak nak lah, Rizal, kan? Maksudnya saya nak lihatkan Islam tu ada rahmah, ada kasih sayang. Jadi MAIS adalah institusi yang mentadbir harta yang terletak di bawah Baitul Mal, seperti mana Ustaz Indra sebut. Waris yang bukan beragama Islam dibenarkan memohon sumbangan. Katakanlah ya, seseorang itu masuk Islam, ditinggalkan, dia ada harta tu pergi kepada Baitul Mal. Dan ahli keluarga arwah ni yang tak Islam ni, dia orang nak juga something. Mereka boleh datang ke majlis agama, boleh datang jumpa dengan Ustaz Indra ataupun pegawai kita di MAIS. Mereka boleh uruskan untuk dapatkan, tapi bukan dalam bentuk wasiat ataupun hibah, tapi dalam bentuk wang ihsan. Kita kan Darul Ihsan. Ya. Ihsan kepada orang. Jadi kita boleh bagi dengan ihsan dan sejumlah mana yang dipersetujui. Itu yang peruntukan yang ada dalam enakmen kita lah di Majlis Agama Islam Selangor. Insya-Allah di Selangor tidak ada mualaf yang tertinggal, tidak ada mualaf yang teranaya, sama ada dia maupun ahli keluarga dia. Semua mereka dibela dengan kebajikan yang sewajarnya. Alhamdulillah. Tahniah pengurusi jawatan kuasa mualaf. Sama-sama. Tadi disebut 60 juta kan untuk membiayai mualaf-mualaf. Semoga usaha-usaha jawatan kuasa mualaf terus bersinar untuk menjinakkan lagi insan-insan yang saudara-saudara kita di luar sana untuk berhijrah kepada agama Islam. Baik, saya bersama Datuk. Kita pada malam ini di samping kita bincangkan tentang pusaka tidak bertuan, ada kaitan juga tentang hukum-hukum di sekeliling kita. Soalannya Datuk, ini senarionya si bapa lah Datuk Si bapa ni semasa hayatnya beliau memaklumkan kepada anak-anak ketika mana si bapa ini telah meninggal, si bapa nak bahawa harta itu dibuat secara faraid. Baik. Namun Datuk, ketika si bapa telah meninggal, anak-anak ini pun bermesyuarat. Akhirnya anak-anak telah mencapai satu keputusan syura bahawa mereka hendak menggunakan ataupun mendapat harta itu secara formula mereka yang dipersetujui bersama tanpa ikut faraid itu tadi Datuk. Bagaimana? Adakah Islam membenarkan perkara itu? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fadil Ustaz Rizal, sahabat-sahabat ahli panel, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jawapannya dibenarkan dan diharuskan dengan beberapa parameter. Dan kaedah ini dipanggil sebagai takharush ataupun tanazul an haqqil mirath, iaitu kita maknanya melepaskan hak kita daripada harta pusaka itu. Dipanggil juga istilahnya sebagai takharush, dan juga ada ketikanya ia dipanggil sebagai sulh, iaitu perdamaian. Oleh kerana harta ini ada pemiliknya, dalam banyak keadaan ada pemilik. Kecuali tajuk malam ni lah, harta yang tidak bertuan. Sebenarnya bukan tidak bertuan, tetapi kita abaikan urusan harta pusaka sehingga akhirnya nama si mati masih lagi tertera pada geran, pada bil elektrik, pada bil air dan seumpamanya. Ini sepatutnya diuruskan oleh ahli waris. Apapun berkaitan dengan faraid tadi. Faraid ini adalah satu
kadar yang ditetapkan oleh syarak, berasal dari perkataan faridah, kewajipan, begitu juga daripada perkataan fard, iaitu bahagian yang ditentukan oleh syarak kepada ahli waris. Tadi Al-Fadhil Datuk Dr. Prof. Madya Dr. Farid ada kongsikan kepada kita ayat daripada surah An-Nisa, lirijal nasibum lirijal nasib, ada bahagiannya, walin nisa juga ada nasib, iaitu bahagiannya daripada apa yang ditinggalkan daripada ibu, ayah ataupun yang dipanggil sebagai ahli kerabat. Dan di hujung ayat itu Allah Ta'ala sebut nasibam mafruḍah, iaitu sebagai bahagian yang telah ditetapkan atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkataan inilah yang sebenarnya ada kaitan dengan faraid, iaitu bahagian-bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Secara prinsipnya adalah kalau ayah tadi tidak bagi tahu secara faraid pun, dia memang akan diagihkan secara faraid yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mimma qalla, sama ada sedikit, au kathur, ataupun banyak, ini berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma dalam keadaan tadi, kalau sekiranya ahli waris semuanya bersepakat, semuanya berbincang untuk dapat masing-masing sama rata. Bila dapat sama rata, maksudnya apa? Yang asalnya dapat banyak, dia telah tolak bahagiannya. Dia telah maknanya lepaskan haknya, kemudian yang dapat sikit pula, dia terima hak yang lebih banyak daripada yang sepatutnya. Dalam muamalah berkaitan dengan harta, boleh berlaku ibra', iaitulah melepaskan hak kita, tanazul, kita boleh hibah, iaitu kita berikan, sebab masing-masing berhak. Yang penting adalah sesama ahli waris. Kalau sekiranya ada seorang ataupun dua orang bukan ahli waris, dia pula yang sibuk nak bagi sama rata, ini tidak sepatutnya, kerana dia bukan ahli waris yang layak daripada harta pusaka itu. Kaedah ini pernah berlaku kepada, iaitu pada zaman Sayyidina Uthman Ibn Affan menjadi khalifah, iaitulah berlaku kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdul Rahman Ibn Auf. Abdul Rahman Ibn Auf ada 3 orang isteri. Ketika nak meninggal dunia, maradul maut, iaitu sakit yang membawa kepada kematian. Pada waktu itu dia telah menceraikan salah seorang daripada isterinya. Kemudian meninggal dunia Abdul Rahman Ibn Auf. Sayyidina Uthman yang menjadi khalifah pada waktu itu tetap memutuskan supaya isteri yang diceraikan ini yang bernama Tumadir Ibn Al-Asbagh mendapat juga bahagian daripada harta pusaka. Kalau ikut, dah dicerai, kemudian baru meninggal dunia, isteri yang dicerai tak dapat harta pusaka. Sebab sudah tidak ada hubungan lagi dengan suaminya tadi. Tetapi Sayyidina Uthman selaku khalifah telah memutuskan beri juga. Ada perbincangan fiqh berkaitan dengan ta'assuf fi isti'mal al-haq. Jangan salah gunakan kuasa. Kalau gunakan juga, maka hukum tidak akan terpakai. Sama macam seorang lelaki ada hak ceraikan isteri, tetapi niatnya adalah memudaratkan isteri. Contohnya, diceraikan isteri, nak dekat habis endah 2 hari, dia rujuk semula. Selepas dia rujuk, dia ceraikan lagi. Asalnya 3 kali suci dia perlu tunggu, sekarang dah jadi 6 kali suci. Dan kalau dia buat sekali lagi, waktu ketika nak habis endah, dia rujuk semula jadi isteri, kemudian dia ceraikan sekali lagi, dia akan jadi eddahnya 9 kali suci. Ini kezaliman dalam Islam, ditolak. Walaupun katalah sebagian ulama kata berjatuh talak, tetapi hukumnya adalah haram. Berbalik kepada Sayyidina Uthman tadi, tetap memberikan hak, iaitu perwarisan kepada Tumadir tadi, dan antara yang dilakukan pada zaman itu adalah secara takharush tadi, iaitu 1/4 daripada bahagian Tumadir ini daripada 1/8 kerana dia isteri, maka telah dijadikan aset itu telah dicairkan kepada duit, iaitu berjumlah 93,000 dinar. Boleh tahan? 1/4 daripada 1/8, 93,000 dinar. Jadi ini kalau ada jawatan kuasa Baitul Mal juga ni, maknanya mungkin banyak perkara yang menarik untuk kita tengok dan memberi manfaat kepada umat Islam. Yang penting, cara ini adalah secara redha semua ahli waris, dan ahli waris mesti tahu haknya yang sebenar.
Maknanya pentadbir tidak boleh memaksa. Kalau ada yang tak bersetuju, tidak boleh dipaksa. Pentadbir tidak boleh untuk menipu. Pentadbir tidak boleh guna kuasanya, mentang-mentang anak bongsu masih lagi belajar, tiba-tiba tidak diterangkan apa implikasinya. Sedangkan mungkin dia ada hak yang besar daripada harta pusaka itu, tapi oleh kerana abang yang suruh, dia pun ikut. Rupa-rupanya selepas dia ikut, sebenarnya dia masih tidak setuju, dia pun naik status ke FB dah. Akhirnya Baitul Mal Ustaz Indra terpaksa untuk tackle kerana ini berkaitan dengan harta umat Islam. Allah Ta'ala berfirman berkaitan dengan suluh. Perkataan suluh itu menjadi satu rujukan penting untuk kaedah tadi Ustaz Rizal, iaitu Allah Ta'ala berfirman tentang suami isteri, fala junaha alaikum, tidak ada salah untuk kamu ataupun suami isteri tadi, ayyusliha bainahuma sulha wasulhu khair, kalau nak berdamai kedua-duanya tidak menjadi halangan dan perdamaian itu satu perkara yang baik. Takharush ini satu juzuk daripada maksud suluh, dan Allah Ta'ala sebut perdamaian itu adalah kebaikan. Tidak ada satu perkara yang disebut baik melainkan ia diizinkan oleh syarak dan diharuskan, maka ia dibenarkan asalkan semua bersetuju dan masing-masing tahu hak masing-masing yang sepatutnya. Alhamdulillah Datuk. Wow, pada malam ini tuan-tuan banyak mutiara ilmu yang kita dapat ya. Inilah sangat bermaknanya perbincangan pada malam ni. 90 minit. Kita telah pun melangkaui 60 minit siaran. Banyak maklumat yang telah kita bincangkan. Sebelum kita berhenti rehat, Ustaz Indra dalam pembacaan saya ketika mendapatkan maklumat tentang harta pusaka, syarat itu membawa saya kepada Akta Harta Pusaka Kecil 1955. Faktanya pada 26 Oktober 2021, Dewan Rakyat telah meluluskan pindaan Akta Harta Pusaka Kecil pembahagian 1955. Selanjutnya, ketika menjawab pertanyaan di Dewan Negara pada hari Rabu 22 Disember 2021, Yang Berhormat Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli menjelaskan bahawa pindaan terpenting dalam akta ini adalah memasukkan peranan Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri sebagai pempetisyen dan pemegang amanah melibatkan harta pusaka orang Islam. Saya fikir ini adalah satu transformasi kepada MAIS untuk pengurusan harta pusaka. Baik, soalannya Ustaz, apa lagi peranan majlis dalam pindaan akta ini yang membolehkan masyarakat mendapat maklumat untuk memudahkan urusan mereka? Dan sejauh mana nanti pelaksanaannya nanti mampu mengurangkan hal-hal yang berbangkit soal pembekuan harta pusaka dan sebagainya, Ustaz? Terima kasih Ustaz Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sidang panel yang dirahmati Allah sekalian dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian ya. Sebenarnya dengan pindaan Akta Harta Pusaka Kecil pembahagian 1955, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita tadi sebut di Dewan Rakyat, tapi sebenarnya telah pun diwartakan pada 22 Januari 2022 yang lalu. Maknanya akta ini telah pun mengiktiraf majlis sebagai salah satu pihak yang boleh membuat petisyen ke atas harta-harta pusaka orang Islam. Ini satu perkembangan yang sangat baik apabila akta mengiktiraf peranan majlis selaku pihak berkepentingan ke atas harta pusaka orang Islam. Ia sebenarnya selaras dengan subsection 5/4 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 yang menyatakan bahawasanya majlis hendaklah boleh bertindak sebagai wasi suatu wasiat, menjadi pentadbir harta pusaka seseorang si mati dan menjadi pemegang amanah kepada mana-mana amanah. Jadi bila selaras dengan enakmen tersebut yang sebenarnya telah wujud sejak tahun 1952 yang lalu dan sehingga kini peruntukan tersebut masih lagi terpakai dalam enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003. Jadi dengan sebab itu, maka Akta Harta Pusaka Kecil pembahagian 1955 telah mengiktiraf peranan majlis berdasarkan kepada enakmen tersebut dan memberi ruang kepada majlis. Antara lain ialah disebut dalam Seksyen 8 bahawasanya majlis boleh membuat petisyen. Kalau dulu majlis hanya menjadi pempetisyen kepada harta-harta pusaka yang jatuh kepada Baitul Mal sahaja. Tetapi kini majlis boleh bertindak mewakili mana-mana orang Islam untuk menguruskan harta-harta pusaka si mati dan seterusnya dapat mentadbir dan membahagikan harta-harta pusaka tersebut kepada waris-waris yang berhak. Yang kedua disebut dalam Seksyen 16 Akta Harta Pusaka Kecil pembahagian 1955.
Apa dia? Iaitu majlis boleh menjadi pemegang amanah bagi harta-harta pusaka waris-waris yang terhalang. Contohnya waris-waris yang di bawah umur ataupun waris-waris yang OKU, dan juga waris-waris yang enggan. Waris yang enggan ni mereka tak nak harta pusaka, tapi dia tak cakap dia tak nak harta pusaka tersebut. Sebaliknya dia berdiam diri sahaja sehinggalah diputuskan oleh pegawai pusaka bahawasanya waris ini enggan. Jadi diletakkan haknya itu di bawah pemegang amanah. Dan begitu juga bagi waris-waris yang mafkud. Mafkud ini hilang ataupun tidak dapat dikesan. Jadi bahagian-bahagian ini sebelum pindaan akta ini, bahagian-bahagian tersebut diserahkan kepada Amanah Raya Berhad. Tetapi berdasarkan pindaan akta Pusaka Kecil 1995 pada 2022 ini, majlis juga boleh menjadi pentadbir bagi harta-harta pusaka tersebut. Dan ini perkara yang sangat kita nantikan, dan insya-Allah majlis akan menyahut seruan ini untuk mentadbir harta-harta umat Islam yang berada dalam kategori berkenaan. Begitu juga ada satu lagi peruntukan yang sangat menarik di bawah Seksyen 18 Akta Harta Pusaka Kecil Pembagian 1955, iaitu menyatakan bahawasanya mana-mana harta pusaka orang Islam yang meninggal dunia selepas 6 bulan tidak dibuat pembahagian, maka majlis boleh bertindak untuk menguruskan harta-harta pusaka tersebut. Ini disebut di bawah Seksyen 18 Akta Pusaka ini, dan ianya satu ruang yang sebenarnya sangat baik dan berpotensi kepada majlis untuk terus melaksanakan amanahnya bertindak sebagai Baitul Mal untuk menguruskan harta-harta pusaka orang Islam. Baik, terima kasih Ustaz Indra. Saya nampak tadi aura Ustaz Indra begitu bersemangat menonjolkan MAIS yang telah pun dimasukkan dalam akta sebentar tadi. Tahniah MAIS, mudah-mudahan usaha ini terus dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Ambillah maklumatnya untuk kemudahan kita bersama. InsyaAllah kita akan teruskan bersiaran apapun kita bermuasabah seketika. Jumpa selepas ini. Bank Islam sentiasa mengiringi setiap langkah, setiap cabaran, bersama maju ke hadapan untuk mengecap kebahagiaan bersama insan yang tersayang. Mengejar kejayaan demi kesejahteraan semua. Berpandukan prinsip dan berpegang kepada janji. Bank Islam, amanah terjamin, nilai terhasil. Baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada penonton yang setia bersama kami di TV1 tepat jam 9 malam tadi sehinggalah saat ini. Ya, hampir 90 minit siaran kita pada malam ini melabuhkan tirainya. Ya, terima kasih kepada anda yang setia, yang tidak berganjak semata-mata untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentang pusaka tidak bertuan. Baik, dalam sesi penggulungan ini, Prof Datuk dan Bersama Datuk Ustaz, kita minta ahli panel untuk membuat rumusan dan kesimpulan bahawa ada sesuatu perkara penting yang harus disampaikan kepada masyarakat di luar sana dan perlu diambil perhatian untuk diterjemahkan dalam kehidupan mereka dalam pengurusan harta. Silakan Prof Datuk. Terima kasih Rizal. Kesimpulan yang saya dapat buatkan, pertama sekali barangkali harta-harta yang ada yang tidak bertuan, bak kata tajuk kita hari ini, perlulah dikembalikan kepada Baitul Mal untuk diuruskan, untuk ditadbir. Cuba tuan-tuan, para penonton juga hadirin bayangkan, kalau ada 70 bilion floating in the account without using that money. Saya kalau nak semangat cakap orang putih. Ya, teruskan. Alright. jadi 70 bilion duit tu duduk dalam akaun tanpa sebarang manfaat. Ya. Kita fikir kena kembalikan kepada ahlinya dan kena ada
pengurusan dan juga pentadbiran kewangan tersebut supaya boleh bayang tak berapa ramai dapat manfaat daripada 70 bilion. Barangkali dalam tu ada duit orang Islam, tak Islam. Jadi kalau kita perincikan, kita keluar filter balik, kita dapat tengok berapa banyak jumlah orang Islam punya duit yang boleh dikembalikan. Dan Fatwa Negeri Selangor juga menetapkan bahawa harta orang Islam yang duk floating ni, wang tidak bertuan ni, tidak dituntut, adalah dikembalikan kepada Majlis Agama Islam Selangor untuk ditadbir dan diurus. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya juga mohon supaya program-program awareness, program-program kesedaran seperti mana kita telah wujudkan app, sistem siswa kan, untuk diwar-warkan supaya orang kita lebih ramai menggunakan pendekatan tersebut. Yang ketiga, kita juga kena selalu beri pengetahuan kepada masyarakat ini mengenai perihal pentingnya harta pusaka. Harta ini bila yang tinggalkan harta ini bila sudah berada di alam barzakh, boleh bayang tak duit itu tak dimanfaatkan. Kalau tidak, dia boleh jadi amal jariah, boleh buat sekolah, boleh buat tahfiz, boleh buat masjid, boleh dimanfaatkan dan juga boleh dimasukkan dalam pembangunan wakaf, sistem wakaf di Selangor. Jadi macam-macam manfaat yang kita boleh kembalikan manfaatnya kepada orang Islam. Ayuh kaum muslimin yang saya kasih sekalian, untuk sama-sama kita menyambut agar diuruskan harta pusaka ini secara berhemah supaya kita dapat manfaat di dunia dan di akhirat. Baik, silakan sama-sama Datuk Mufti rumusannya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rumusan yang pertama adalah berkaitan dengan harta itu perlu dicari yang halal. Kemudian yang kedua, elakkan daripada memakan harta secara batil, haram, dan kita kena pastikan bahawa hidup kita ini sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah Ta'ala dengan sebab harta yang halal. Dan yang ketiga, yang terakhir, rancang harta kita untuk perkara-perkara kebaikan, kewajipan ditunaikan, perkara-perkara yang sunat kita berlumba-lumba untuk lakukan, insya-Allah. Mudah-mudahan semua kita dengan harta itu kita menjadi orang-orang yang baik dan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti, insya-Allah. Baik, terima kasih sama-sama Datuk. Ustaz Indra, 70 tahun MAIS pada saat ini, apakah harapan untuk dekad-dekad yang mendatang dengan harapan pada masa akan datang? Silakan. Terima kasih Ustaz Rizal. Sebenarnya MAIS ingin mengajak kepada masyarakat supaya terus membuat perancangan dan juga segera menguruskan harta-harta pusaka daripada sekarang. Maknanya kita jangan tangguh-tangguh lagi. Dengan program yang ada pada malam ini, kita bangkit sama-sama untuk mengajak masyarakat kita di luar sana untuk terus membuat perancangan daripada sekarang. Kerana perancangan ke atas harta ini sangat penting. Kerana kalau kita tidak membuat perancangan yang sesuai ataupun yang baik sebagaimana yang dinyatakan oleh Datuk Mufti tadi, dia akan memberikan banyak kesan-kesan yang tidak baik dalam masyarakat. Antaranya ialah hasrat mewakafkan harta tak kesampaian. Pemilik harta ada harta, dia ingin mewakafkan harta tetapi tak sempat nak mewakafkan hartanya. Jadi bila tak sempat mewakafkan hartanya, impiannya lebur begitu sahaja, sehingga merugikan dia. Kemudian kesan-kesan lain antaranya hutang tak dapat dijelaskan. Ini juga satu perkara yang sangat-sangat penting yang perlu diselesaikan oleh pemilik harta. Apabila mereka memiliki harta, selesaikan hutang pada masa hidup. Sebab itu dalam Quran disebut mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Pembahagian harta pusaka itu dilaksanakan selepas dilaksanakan wasiat si mati dan dilangsaikan hutang si mati. Maknanya hutang si mati perlu dilangsaikan terlebih dahulu. Sebab itu perlu kepada perancangan supaya waris-waris tahu bagaimana untuk melaksanakan proses pembahagian harta-harta pusaka kepada waris-waris yang berhak. Dan harapan kami ialah tentunya MAIS ingin terus menjadi tempat rujukan utama untuk mengurus, merancang dan membahagi harta. Kita dah ada agensi Lembaga Zakat Selangor yang terus menguruskan zakat kita dengan profesional. Kita ada Perbadanan Wakaf Selangor dan insya-Allah Baitul Mal adalah satu tempat untuk masyarakat ataupun umat Islam mengurus dan juga merancang harta mereka daripada sekarang dan seterusnya dapat menyelesaikan perkara-perkara yang penting ke atas harta berkaitan dengan wakafnya yang dilaksanakan selepas mati, sedekahnya, begitu juga melupuskan harta-harta yang tidak patuh syariah, begitu juga untuk menyelesaikan fidyah dan kafarah dan bermacam-macam lagi untuk urusan
pengurusan harta ke atas si mati dan seterusnya baki-baki harta pusaka tersebut akan diserahkan kepada waris-waris yang berhak mengikut hukum faraid. Wallahu a'lam. Baik, tahniah dan terima kasih kepada ketiga-tiga orang panelis yang telah memberikan maklumat, memberikan input yang terbaik untuk memastikan bahawa seluruh penonton, seluruh masyarakat dapat menguruskan harta di tahap yang terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara, hibah sebelum rebah agar tidak menjadi balah. Jangan biarkan pusaka itu berterusan, tidak bertuan. Kelak keluarga porak-peranda saling berantakan. Rancanglah pengurusan harta dan rujuklah pihak berkepentingan agar pusaka itu kembali bertuan. Ampun tuanku, demikianlah tadi siaran langsung Forum Perdana Ehwal Islam. Bagi pihak penganjur dan penerbit, Patik merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia tuanku mencemar duli berangkat menyaksikan secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Semoga Duli Yang Maha Mulia tuanku dan Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri dilanjutkan usia dalam sihat walafiat, diteguhkan iman dan takwa, dikurniakan hidayah dan taufik sepanjang masa agar bertambah mulia lagi berdaulat, teguh bersemayam di atas singgasana tahta kerajaan, memerintah negeri Selangor Darul Ihsan dengan adil dan saksama. Semoga berkat di dunia dan di akhirat. Ampun tuanku, menjunjung kasih tuanku. Sekian dari Dewan Syarahan dan Muzakarah Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Kita jumpa lagi. Pastikan Forum Perdana Ehwal Islam sentiasa di hati anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.